Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan falsafah pendidikan tradisional Barat. Ada beberapa pendapat menurut tokoh Barat. Definisi falsafah pendidikan yang pertama adalah pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus dan suci dan mulia, daripada Froebel. Yang kedua, definisi falsafah pendidikan oleh John Stuart Mill, iaitu pendidikan sebagai suatu proses yang memberikan bantuan kepada setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan. Yang ketiga, menurut T.H. Huxley, orang berpendidikan sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya serta ikhlas dalam pekerjaan dan patuh kepada segala undang-undang. Yang keempat, menurut Maria Montessori, pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak. Baiklah, menurut al-atas, ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban Barat. Yang pertama, faktor menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersikap dualitas terhadap realiti dan juga kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek kewujudan yang memprojekkan pandangan hidup sekular. Yang keempat, menggunakan doktrin humanisme. Yang kelima, faktor menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Oleh itu, kelima-lima faktor ini amat berpengaruh dalam pola pemikiran para ilmuwan Barat sehingga terbentuknya pola pendidikan yang ada di Barat. Baiklah, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana yang pertama, menurut kefahaman pragmatisme yang dipelopori oleh John Dewey dan William Kilpatrick, adalah diarahkan pada pekerjaan yang berguna dan untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan masa akan datang. Yang kedua, menurut Saint Thomas Aquinas, tujuan pendidikan tujuan pendidikan dan tujuan hidup adalah merealisasikan kebahagiaan dengan cara menanamkan keutamaan akal dan akhlak. Juga John Locke memperkuat pentingnya pendidikan akhlak, sedangkan Jean-Jacques Rousseau mengajak kepada kehidupan yang amaliah dan menganjurkan agar pendidikan berbuat untuk menyenangkan dan menghormati kegemaran anak-anak, juga kebebasan anak untuk tumbuh sesuai dengan tabiatnya. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut Hegel, dia berpendapat bahawa sebaiknya pendidikan itu berusaha untuk mendorong perkembangan jiwa kelompok dan menghindari perbuatan yang membawa kepada dorongan kebendaan. Tujuan yang keempat oleh Spencer, dia berpendapat bahawa sungguhnya pendidikan ini bertujuan mempersiapkan anak-anak untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Yang kelima, tujuan pendidikan yang kelima adalah Thorndike. Dia menurut Thorndike memberikan pengertian terhadap tujuan pendidikan, iaitu membentuk manusia agar mencintai segala sesuatu yang benar dan mampu mengendalikan hukum alam dan lingkungan. Seterusnya, dalam falsafah pendidikan Barat ni terdapat moden dan tradisional. Ada dua bahagian. Manakala pendidikan moden Barat, progresivisme dan rekonstruksionisme. Untuk falsafah pendidikan tradisional Barat ada idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainul Mardiah binti Yusof insya-Allah akan menyambung kepada falsafah pendidikan tradisional Barat yang seterusnya, iaitu perennialisme. Perkataan perennialisme ini berasal daripada perkataan asas perennial yang bermaksud tidak berubah.
ataupun kita boleh katakan juga sebagai abadi, kekal ataupun tiada pengakhiran. Adapun perkataan isma di belakang itu membawa maksud aliran ataupun fahaman. Maka secara istilahnya, perennialisme ini merupakan aliran ataupun fahaman yang ingin kembali kepada nilai-nilai pada masa lalu dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan manusia pada masa sekarang dan masa akan datang. Dengan demikian, esensi kepercayaan falsafah perennial ini berpegang pada nilai-nilai ataupun norma-norma yang bersifat abadi daripada manusia pada masa lalu. Sebab itulah falsafah perennialisme ini termasuk dalam kategori falsafah pendidikan tradisional sebab ianya membawa pandangan pendidikan yang konservatif ataupun tradisional daripada masa lalu. Lebih khusus lagi daripada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Baik, falsafah perennialisme ini muncul sekitar abad ke-20. Pengasas kepada falsafah perennialisme ini ialah R.M. Hutchins, Mortimer J. Adler dan Jacques Maritain. Walau bagaimanapun, falsafah ini mula dipopularkan pada pertengahan tahun 1948 oleh Aldous Huxley daripada Jerman, yang mana beliau mempopularkan istilah perennialisme ini dengan menulis sebuah buku yang bertajuk The Perennial Philosophy. Oleh disebabkan falsafah perennialisme ini membawa pandangan daripada masa lalu, maka falsafah ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh pada zaman Yunani kuno dahulu seperti Plato dan juga Aristotle. Seperti mana yang telah disebutkan dalam falsafah tradisional sebelum ini, Plato ini merupakan tokoh falsafah tradisional realisme, manakala Aristotle pula adalah tokoh idealisme. Jadi secara tidak langsung, aliran perennialisme ini adalah berkait juga dengan falsafah tradisional sebelum ini, iaitu realisme dan idealisme. Seterusnya, tujuan falsafah perennialisme ini diasaskan adalah untuk menerangkan akibat pengaruh materialistik, pragmatism ataupun progressivism dan sains menyebabkan nilai moral dan rasional manusia merosot. Jadi perennialisme ini lahir ataupun muncul sebagai satu reaksi atas pendidikan progresif. Pendidikan progresif ini adalah lawan kepada pendidikan tradisional. Maka penyelesaian yang ditawarkan adalah berundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai ataupun prinsip umum yang telah menjadi cara hidup yang tegas dan kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan dulu, yang mana telah terbukti dapat memberikan solusi bagi pelbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita berpindah kepada poin penting kita, iaitu prinsip falsafah pendidikan perennialisme ini, ataupun boleh juga kita katakan sebagai aplikasi falsafah perennialisme ini dalam pendidikan. Jadi kita akan lihat dari segi tiga aspek utama, iaitu dari segi konsep pendidikan, matlamat dan juga tumpuan pendidikan. Jadi yang pertamanya kita lihat kepada konsep pendidikan. Jadi menurut ahli perennialisme, tabi'i manusia adalah tetap. Oleh sebab itulah, prinsip-prinsip pendidikan adalah tetap dan selalu berulang-ulang. Selain itu, ia bersifat tetap dan berulang kerana berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah. Konsep yang kedua ialah tujuan pembelajaran terletak dalam aktiviti-aktiviti untuk mendisiplinkan akal. Jadi menurut mereka, pendidikan seharusnya mengutamakan perkembangan potensi rasional individu bagi mereka menemui prinsip mutlak dan seterusnya memahami dunia yang sebenar. Selain itu, perennialisme juga memandang pendidikan sebagai jalan kembali ataupun proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan pada masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Jadi tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan pada masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Jadi sejajar dengan perkara di atas, penganut perennialisme percaya bahawa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Robert M. Hutchins mengemukakan bahawa pendidikan mengimplikasikan pengajaran. Pengajaran pula mengimplikasikan pengetahuan dan pengetahuan inilah adalah kebenaran. Jadi kebenaran di mana-mana pun dan pada bila-bila masa pun adalah sama.
Sebab itulah pendidikan adalah sama pada bila-bila masa ataupun di mana-mana pun. Matlamat ataupun tujuan pembelajaran bagi perennialisme ini terletak dalam aktiviti-aktiviti untuk mendisiplinkan akal. Jadi perennialisme percaya bahawa seseorang mestilah mengajar perkara-perkara yang dianggap manfaat berkekalan bagi semua orang di mana sahaja. Mereka percaya bahawa topik yang paling penting adalah mengembangkan seseorang. Oleh itu seseorang mestilah mengajar prinsip, bukannya fakta, kerana prinsip adalah kekal manakala fakta ini sentiasa berubah. Oleh kerana manusia adalah manusia, pertamanya kita harus mengajar tentang manusia, bukan berkaitan dengan mesin ataupun kejuruteraan. Mereka juga menegaskan tentang ciri-ciri intelek yang terdapat pada diri manusia. Bagi mereka, manusia ni adalah makhluk yang rasional dan sekolah merupakan agensi masyarakat yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi rasional. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau tidak mempunyai had masa. Ahli-ahli perennialisme ini menganggap tujuan sejagat pendidikan ini adalah untuk mencapai dan menyebarkan kebenaran. Bagi mereka, kebenaran adalah sejagat dan tetap. Ini bermakna kebenaran adalah sama di mana-mana sahaja. Oleh itu, pendidikan mestilah sama di seluruh dunia. Ia mestilah berusaha untuk menyesuaikan individu bukan kepada alam ini, tetapi kepada apa yang benar. Penyesuaian kepada kebenaran adalah matlamat pendidikan. Untuk menyelamatkan tamadun manusia daripada kelenyapan, fungsi asas pendidikan hendaklah mengutamakan perkembangan potensi rasional individu, menolong mereka menemui prinsip-prinsip mutlak dan daripada itu memahami dunia yang sebenar dan bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran yang timbul pada masa hadapan. Dan akhir sekali kita lihat kepada tumpuan pendidikan menurut perennialisme. Baik, yang pertamanya dari sudut kurikulum, antara mata pelajaran kritikal yang diberi penumpuan adalah dalam bidang kemanusiaan dan kesusasteraan. Ahli-ahli perennialisme menyarankan supaya pelajar belajar hasil karya-karya orang yang ternama dalam bidang kesusasteraan, falsafah, sejarah dan juga sains. Kemudian dari segi peranan guru berperanan sebagai pakar yang bijaksana serta berwibawa dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Tanggungjawab guru adalah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan. Mereka juga perlu mendisiplinkan anak murid mereka. Seterusnya, kaedah mengajar pula. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah kaedah didaktik, di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan. Dengan kata lainnya, guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. Dan akhir sekali, tanggungjawab murid adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh agar dapat memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. Untuk itu, mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. Konsep esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal daripada bahasa Inggeris iaitu essential, yang bererti inti atau pokok dari sesuatu, dan isma bererti aliran, mazhab atau faham. Menurut Bramel, bahawa esensialisme ialah aliran yang lahir dari perpaduan dua aliran dalam falsafah, iaitu idealisme dan realisme. Sejarah esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeza dengan progresivisme. Perbezaan yang utama antara falsafah esensialisme dan progresivisme adalah dasar asas pendidikan yang sangat fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleransi dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Gerakan esensialisme muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isa L. Kendall. Pada tahun 1938, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essential Committee for the Advancement of American Education. Sementara Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar di Teacher College,
Columbia University. Begley yakin bahawa fungsi utama sekolah adalah mentransmisikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Begley dan rakan-rakannya yang memiliki kesamaan pemikiran dalam hal pendidikan sangat kritis terhadap praktik pendidikan progresif. Mereka berpendapat bahawa pergerakan progresif telah merosakkan standard-standard intelektual dan moral anak muda. Tokoh terkemuka yang berperanan dalam penyebaran aliran esensialisme pertama, Desiderius Erasmus, yang kedua, Johann Amos Comenius, yang ketiga, John Locke, yang keempat, Johann Henry Pestalozzi, yang kelima, Johann Friedrich Froebel, seterusnya Johann Friedrich Herbert dan terakhir ialah William T. Harris. Seterusnya, pandangan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan. Sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik pelajar untuk berkomunikasi dengan logik. Yang kedua, sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih pelajar secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras dan rasa hormat kepada pihak yang diberi kuasa atau orang yang memiliki kewibawaan. Yang ketiga, sekolah-sekolah memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkannya untuk hidup. Seterusnya, kurikulum. Model kurikulum aliran esensialisme mengikuti model transmisi yang menganggap fungsi pendidikan adalah untuk mentransmisi fakta, keterampilan dan nilai kepada pelajar agar pelajar menguasai teori melalui buku teks, menguasai keterampilan dasar dan menguasai nilai kebudayaan tertentu yang diperlukan dalam masyarakat serta mengaplikasikan pandangan-pandangan mereka. Seterusnya, belajar. Menurut idealisme, bila seseorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri dan kemudian bergerak keluar untuk memahami dunia objektif dari mikrokosmos menuju ke makrokosmos. Seterusnya, peranan guru dan sekolah. Bagi kaum esensialis, guru seharusnya aktif, bertanggungjawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu teori, metod evolusi dan bertanggungjawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Guru dianggap sebagai seseorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk dicontohi. Sementara peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar melalui hikmah dan pengalaman yang terakumulasi dan disiplin tradisional. Di sekolah, setiap pelajar belajar pengetahuan, skill dan sikap serta nilai yang diperlukan untuk menjadi manusia sebagai anggota masyarakat. Yang terakhir, kedudukan pelajar. Esensialisme melihat kedudukan pelajar dalam pembelajaran adalah pasif, tunduk, lemah secara kognitif dan penerima informasi. Falsafah realisme. Pengenalan realisme. Falsafah ini diasaskan oleh Aristotle yang mana ia adalah perkataan Perancis yang berasal daripada perkataan Latin. Reala bermaksud barang atau perkara-perkara. Realisme ini kita boleh takrifkan sebagai pelajaran atau fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang betul-betul kepada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian panca indera. Jadi, okey, seterusnya, realisme ini adalah falsafah yang mengkaji tentang objektif kewujudan dunia dan segala makhluknya dan juga mengkaji hubungan antara satu sama lain iaitu kewujudan dunia dan makhluknya.
Seterusnya, fahaman ini percaya kepada kewujudan umum, iaitu benda-benda yang kita boleh perhatikan dan kita boleh buktikan, membawa bukti tentang wujudnya sesuatu itu. Ia adalah bertentangan dengan idealisme, yang mana ia memandang alam kerohanian sebagai realiti, sedangkan realisme memandang alam kebendaan itulah sebagai realiti. Antara pengikut-pengikut yang mendukung falsafah ini adalah Aquinas, Russell, Browdy, Pestalozzi, Francis Bacon, John Locke dan lain-lain. Seterusnya, kita pergi pula kepada metafizik realisme. Yang pertama, mengenali dunia daripada objek serta jera melalui panca indera kita. Seterusnya, mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jera tersebut. Kebenaran menurutnya adalah bebas daripada penggunaan akal semata-mata. Kenapa? Manusia perlu menemui sesuatu benda atau objek itu melalui deria yang ada pada dirinya ataupun panca indera. Seterusnya, walaupun sesuatu itu wujud dalam alam pemikiran, tapi pemikiran tersebut perlulah selaras dengan kewujudannya dalam alam nyata. Seterusnya, epistemologi realisme. Pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri, bukan hanya sekadar melalui teori ataupun kefahaman atau ingatan mengenainya. Kerana manusia dilahirkan dengan ingatan, fikiran atau kefahaman yang kosong. Jadi, di sinilah pengetahuan adalah hasil interaksi dengan alam kebendaan. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang dipilih untuk disampaikan kepada para pelajar di sekolah. Seterusnya, aksiologi realisme, iaitu suatu nilai adalah dirujuk kepada sejauh mana ia diterima dan tidak bertentangan. Contoh, jika masyarakat menerima sesuatu itu sebagai nilai, maka itulah nilai bagi sesuatu itu. Seterusnya, implikasi realisme dalam pendidikan. Guru adalah orang yang memainkan peranan penting bagi menentukan perkara yang akan dipelajari oleh pelajar, ataupun kita katakan sebagai teacher-centered learning. Dalam hal ini, tidak timbul soal pelajar tu berminat ataupun tak. Pelajar mesti kena belajar. Jadi, minat pelajar akan timbul melalui apa? Melalui kaedah atau strategi pengajar yang dilaksanakan oleh guru itu. Antara kurikulum pendidikan yang ditekankan dalam realisme ini adalah yang pertama, ilmu sains dan matematik. Yang kedua, ilmu kemanusiaan. Dan yang ketiga, nilai-nilai. Dan yang terakhir, tujuan realisme dalam pendidikan. Yang pertama, membentuk individu melengkapi diri dalam masyarakat dan memiliki tanggungjawab pada masyarakat. Yang kedua, kedudukan pelajar ialah mendapat arahan dan harus menguasai pengetahuan seperti yang disebut. Seterusnya, peranan guru adalah menguasai bahan, berketerampilan dalam pedagogi untuk mencapai tujuan pendidikan. Seterusnya, kurikulum yang digunakan adalah bersifat komprehensif. Dan yang terakhir, metod yang dilaksanakan didasari oleh keyakinan bahawa semua pembelajaran bergantung kepada pengalaman. Jadi dalam realisme ini, pelajar mestilah mempunyai pengalaman sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Idealism. Idealism berasal daripada perkataan Yunani. Idea bermaksud idea, ism bermaksud ajaran atau faham. Falsafah idealism ialah falsafah yang tertua sekali di dunia. Antara ahli-ahli falsafah idealism ialah Plato, René Descartes, Baruch Spinoza, George Berkeley, Immanuel Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel, Samuel Taylor Coleridge. Persoalan idealism yang pertama ialah metafizik. Apakah kewujudan atau realiti? Falsafah idealism menetapkan bahawa asas kewujudan sesuatu itu adalah dalam bentuk rohani, iaitu pemikiran. Hanya fikiran sahaja yang benar atau nyata. Pendapat Kneller, pendidikan mestilah berusaha memupuk ikatan antara pelajar dan unsur-unsur kerohanian tabi'i serta memberi penekanan kepada kerohanian antara manusia dan alam. Pada pendapat Johnson pula ialah fungsi akal manusia ialah berfikir mengenai sesuatu perkara. Pendidikan mestilah memberi perhatian dalam melatih akal dan terhadap roh dan jiwa. Idealis juga percaya bahawa konsep kebebasan dan rasionaliti juga ditekankan dalam fahaman idealism ini.
Konsep kebebasan bermaksud individu mempunyai kebebasan dan mengamalkannya dalam membuat keputusan sendiri. Manakala konsep rationality ialah proses mencari dan mengeluarkan idea daripada seseorang individu. Persoalan yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi ialah mempersoalkan tentang pengetahuan. Idealis percaya seseorang itu boleh memperoleh pengetahuan selain daripada kaedah saintifik. Keimanan, takkulan dan intuisi diterima untuk mendapatkan pengetahuan. Plato berpendapat bahawa pengetahuan sebenar adalah hasil daripada proses takkulan semata-mata. Manakala pendapat Kant dan Socrates, dalam proses pendidikan, pengetahuan adalah lebih baik dikeluarkan daripada pelajar dan bukannya diberikan oleh guru. Tujuan pengajaran bukanlah semata-mata menyampaikan maklumat kepada pelajar sahaja, tetapi juga membantu mereka untuk memberi makna dan susunan ke atas maklumat tersebut. Yang ketiga ialah aksiologi, iaitu apakah nilai. Ahli-ahli falsafah idealism menganggap nilai dan etika adalah mutlak. Apa yang dikatakan baik, benar dan cantik secara asasnya tidak berubah dari satu generasi kepada generasi yang lain. Daly berpendapat nilai adalah hakiki dan tetap. Tuhan merupakan sumber kepada semua nilai. Manakala pendapat Kneller, dengan mengajar nilai-nilai yang tetap ini, manusia dapat hidup dengan lebih harmoni. Okey, baiklah. Terdapat perbandingan dan juga persamaan antara falsafah pendidikan dari perspektif Barat dan juga Islam. Okey, ada 3 persamaan dalam falsafah pendidikan Barat dan juga falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, kedua-duanya memandang kehadapan dan meramalkan kaedah yang sesuai dengan pendidikan semasa. Yang kedua, kedua-duanya menelaah melalui pemikiran rasional, penyelidikan yang mendalam dan kaedah yang sistematik bagi menyelesaikan masalah. Okey, terakhir sekali, kedua-duanya bermatlamat untuk melahirkan insan yang baik, berakhlak dan harmoni. Okey, ada 4 aspek dari sudut perbezaan antara falsafah pendidikan Barat dan juga falsafah pendidikan Islam. Okey, dari aspek definisi falsafah, falsafah pendidikan Barat ni lebih menekankan kepentingan tujuan dan matlamat pendidikan suatu masyarakat dan juga mementingkan peraturan, penyampaian, pentaksiran dan pemadanan praktikal ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bersangkut dan dengan pendidikan. Manakala falsafah pendidikan Islam lebih kepada tujuan akhir, maksud, matlamat, nilai dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam, yang mana dilaksanakan melalui proses pendidikan, dan ia adalah bersumberkan falsafah hidup Islam itu sendiri. Okay. Dari aspek sumber intelek, falsafah pendidikan Barat ni bersumberkan akal dan pengalaman, manakala falsafah ini dari sudut pendidikan Islam bersumberkan Al-Quran, hadis serta metod-metod rasional dan eksperimen. Asas intelek, falsafah pendidikan Barat berasaskan pemikiran, penyelidikan dan pengalaman yang terbatas dan berubah dari masa ke semasa. Manakala falsafah pendidikan Barat ni berasaskan Al-Quran dan Sunnah juga, dan pentafsiran, pemikiran, penyelidikan yang mana menyeluruh dari masa ke semasa. Okey, last sekali dari aspek penekanan, kita boleh lihat falsafah pendidikan Barat ni dia lebih kepada luaran dalam pendidikan sahaja. Aspek intelek dalam aspek intelek luaran pendidikan sahaja, manakala falsafah pendidikan Islam menekankan aspek intelek dalam, iaitu spiritual, dan luaran dalam pendidikan. Okay. Kesimpulan, falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. Kombinasi di antara falsafah Barat dan Islam masih relevan dan sesuai untuk diaplikasikan di peringkat pendidikan, dan ianya telah pun menjadi asas kepada pembentukan
falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.